Jadi selamat datang ke episod kali ini. Ya, selamat kembali. Jadi sebelum kamu start, ya, thank you for all the subscriber. Ya, give a like, give a comment. Ya, what you want to see in our next episode. Apa yang kamu mau dengar dan mau saya cari guests yang kamu mau saya cari untuk episod-episod yang akan datang. Tapi untuk episod kali ini, ya, saya tak tahu di mana anda menonton. Ya, sama ada penonton pada waktu pagi, petang ada malam. Thank you for coming. Ya, hari ini kita ada 3 tetamu yang saya rasa sangat-sangat hebat kerana mereka telah melalui satu program exchange dekat South Korea. Kita selalu dengar South Korea, kita cakap opah-opah kan. Kita pun ada opah-opah kita yang kita jemput opah teachers, guru yang pergi ke South Korea untuk exchange. Ya, jadi saya sangat bertuah dapat menjemput mereka. Tak mau membuang masa, saya akan jemput mereka naik ke studio ini dan bagi mereka perkenalkan diri mereka sendiri. Ya, right. So we are grateful, we are very happy to have these 3 guys together with us. Kita sangat happy kerana dapat menjemput 3 handsome guys, 3 opah kacak ini ke podcast kali ini. Right. So without further ado, tanpa membuang masa, bolehkah anda semua perkenalkan diri secara ringkas? Siapa mau mula dulu? Mungkin Ashraf? Yes. Okay. Hello, annyeonghaseyo. Saya Ashraf bin Harun Rasid, guru pendidikan muzik di SK Aring Gua Musang, Kelantan. Hai, saya Rusdi bin Ruslan dari SK Kiara Mas, Kuala Lumpur. Okay, hai, saya Cikgu Ronald dari SK Baru Jumpa, Tenom, Negeri Sabah. Right, so selamat berkenalan kepada semua opah-opah sini ya. So, untuk soalan pertama kita, since saya rasa semua audience kita akan mau tahu macam mana pengalaman pertukaran tuan-tuan di bawah program konten di Korea Selatan. Mungkin siapa boleh beritahu kita punya penonton apa tu konten? Yes. Yeah. Okay. Konten tu short form untuk Korea Malaysia Teacher Exchange Program. So actually program ni ada setiap tahun, dianjurkan oleh KPM dan BPG kerjasama dengan Ministry of Korea, Ministry of Education Korea dan UNESCO FCU. So untuk tahun lepas 2023, kami 10 orang ni telah terpilih untuk mewakili Malaysia ke Korea Selatan untuk bersama-sama lah untuk program ini. So basically program ni di Korea dipanggil APTE, Asia Pacific Teacher Exchange. Total ada 8 negara yang bersama-sama kita kat sana. Jadi siapa boleh ceritakan pengalaman pertukaran di bawah ini? Siapa mau jawab soalan ni? Rono? Okay, hai. Okay, secara ringkas, pengalaman saya, jadi pengalaman ini sangat berharga sebab pada tahun lepas 2023 saya dah pergi Korea untuk melancong. So melancong is different with teaching. So it's not easy to masuk sekolah sebab mereka sangat strict untuk mengajar murid-murid di Korea. Jadi untuk pengalaman ini, program pertukaran, saya ambil peluang supaya it is once in a lifetime. Jadi apabila saya dapat terpilih sebagai salah seorang peserta mewakili Malaysia, pengalaman yang paling best ialah apabila kami dapat memperkenalkan dan juga mempromosi kebudayaan dan keunikan budaya di Malaysia, khususnya kepada murid-murid di sekolah yang tempat saya ajar. Jadi saya ajar di Bulo Elementary School Gwangju, dan untuk pengetahuan kami 10 orang terbahagi kepada 5 sekolah yang berbeza. Sekolah ada jadi
kita sangat bangga kerana Malaysia yang unik dapat dikenali di Korea Selatan, khususnya di saya di Gulo Elementary. Jadi sebelum kita go even further, sebelum kita pergi ke soalan-soalan lain, apakah bidang pengajaran anda semasa anda di Korea dan seberapa lama anda telah menjadi seorang guru untuk program ini, Rusdi? Okay, maksud you bidang pengajaran di sana, apa yang kita mengajar di sana? Actually, kami di sana diminta untuk mengajar tentang kebudayaan Malaysia. Okey, kita perkenalkan kepada sekolah ataupun murid tentang keunikan Malaysia, apa yang kita tahu tentang Malaysia kepada murid-murid di Korea, sebab murid-murid di Korea dia orang tak tahu Malaysia ni pelbagai kaum, ada pelbagai kita kata dari segi apa, Ashraf? Macam knowledge about Malaysia tu almost ada yang zero, macam ada yang tak kenal pun Malaysia. Betul. Especially bila kita paparkan slide show tentang Malaysia, tentang Kuala Lumpur pun dia orang dah cukup impress, dia orang tak sangka Malaysia ni sebuah negara yang membangun. Dia orang macam ingat Malaysia ni macam kita pernah dengar kan orang kata macam dalam hutan macam tu. They expect like that. So basically memang kita terangkan kepada murid tentang apa itu Malaysia lah, kebudayaan Malaysia, tentang Malaysia secara basicnya. Sebab kami tak diberikan subjek untuk mengajar yang macam matematik ke bahasa Inggeris ke, tak ada diberikan. Kita just spesifik kepada kebudayaannya di sana. Tapi di sana kita tetap diberi peluang untuk observe cikgu-cikgu di sana untuk tengok cara pengajaran diorang dalam subjek-subjek yang diorang ajar di Korea. Untuk kita bawakan apa yang kita rasa bagus untuk kita apply dekat Malaysia, kita boleh ambil dan kita boleh spread kepada cikgu-cikgu di Malaysia. Okay, it's a good start, it's a good sharing. So, okay, saya rasa banyak penonton yang tune in yang dekat episod ini, saya rasa banyak yang tertanya-tanya utamanya yang cikgu-cikgu muda. Perlukah saya belajar bahasa Korea untuk program ini kalau saya mau apply? If saya mau apply untuk 2024 macam mana? What's your tip for them? Actually just go for it. First, kena apply lah. So, for Malaysian, I think KPM nak project ataupun apa yang kita boleh bawa daripada Malaysia ke Korea. So, the project itself must be sangat yang best lah untuk dipilihkan. So kita kena prepare lah apa yang kita boleh bawa ke Korea yang menunjukkan identiti kita, budaya kita dan apa yang kita boleh tunjuk kepada sebenarnya bukan Korea sahaja tapi dunia sebenarnya. Bila di sana kita akan berjumpa juga dengan wakil-wakil dari negara-negara lain. Okay, so tadi cikgu-cikgu semua ada mention tentang kamu kena observe cikgu yang mengajar dekat sana kan. So kita bagi ke hot topic sekarang. Bagaimana perbandingan sistem di Korea dengan Malaysia dari perspektif anda semua yang observe dekat sana? Siapa mau jawab? Benar. Okay. So perbandingan, so saya fokuskan satu perbandingan saja. Okay, secara kasarnya ataupun secara spesifik, kalau di Korea dia berfokus kepada seorang guru yang kita panggil homeroom teacher. So homeroom teacher itu dia mengajar semua subjek atau semua mata pelajaran untuk satu kelas. Berbanding di Malaysia, masing-masing guru itu ada kepakaran dan juga major dia ataupun bidang pengkhususan. Contohnya saya matematik, jadi saya utamakan mengajar matematik kerana saya lebih pakar dan juga lebih mahir dalam subjek major saya itu. Jadi perbandingan ini dia masing-masing ada pro dan kontra dan saya dapat melihat kalau macam di Malaysia apabila seorang guru itu lebih mahir berdasarkan major ataupun kemahiran contohnya matematik saya, jadi saya boleh fokus dan konten itu dia lebih banyak tentang matematik sebab di Malaysia
kelebihan dia itu adalah setiap guru ada kepakaran masing-masing dan menjadikan Malaysia itu sistem pendidikan Malaysia itu saya rasa lebih bagus, saya rasa macam tu. Itu sahaja. Jadi maksud Rena sistem Korea sangat teruk berbanding dengan Malaysia ke, atau kita ada benda yang kita boleh ambil dari sana dan bawa balik untuk mungkin untuk kurikulum 2027? Sebab sistem pendidikan Malaysia dan Korea ni dia masing-masing ada polisi dan juga masing-masing ada format. Saya kira format sebab dia mengikut pendidik itu sendiri. Macam tu, kalau sistem di Korea mereka mengamalkan homeroom teacher for all subjects. So kita tidak boleh judge yang one homeroom teacher you cannot teach all subjects macam tu, sebab mereka mungkin ada bidang pendidikan bagaimana mereka menjadi homeroom teacher itu. Jadi itu semua bergantung kepada sistem pendidikan masing-masing, bagaimana menghasilkan pendidik untuk schools mereka macam tu. Alright, thank you. Dan okay, kita dive lagi deep lagi. Apakah kaedah pengajaran dan pendekatan yang menarik anda bertiga? Saya rasa seorang kena share satu, kena seorang berbeza. Alright, yang mungkin kita boleh adaptasi di Malaysia. Kita boleh adapt apa yang kamu lihat dari cikgu sana bawa dekat kelas kita dekat sini. Siapa mau start? Okay, saya dululah ya. Okay, apa yang saya lihat, kita punya jadual waktu di Malaysia dia berterusan tau. Lepas satu subjek kan. Dan kadang-kadang dalam satu subjek dia mengambil 3 masa, ada yang 2 masa, betul? Okay, dekat Korea, dia satu subjek lebih kurang 40 minit sahaja. Dan kemudian diberi rehat kepada murid selama 10 minit sebelum subjek yang seterusnya. Jadi during 10 minit yang diberi rehat, murid akan all out tau untuk main permainan indoor dekat dalam kelas sebelum dia orang mula balik untuk subjek yang seterusnya. Untuk subjek yang berikutnya. Jadi 10 minit tu pada saya membantu untuk murid orang kata tak stres lah, lepas satu subjek nak sambung satu subjek, lepas satu subjek sambung lagi satu subjek kan. Jadi 10 minit tu pada saya membantu untuk murid bersedia meneruskan pembelajaran dengan subjek yang lain. Itu yang pertama yang saya nampak lah. Yang seterusnya mungkin Ashraf boleh sambung. Yes. Di Korea tu teknologi lah number one. Teknologi dia memang on the top. Kita nak compare dengan negara kita is lain, tapi yang impress guru-guru Malaysia ni sangat hebat tau. Kita boleh tanpa bahan, tanpa teknologi kita boleh mengajar dengan baik kan. Tapi guru-guru mereka lah sikit kreatif, professional. Kita always ready. So yes. Kita di sana kita ada sumber yang lebih banyak. Cuma yalah, kita kekurangan di situ, tapi kelebihan kita ialah pada guru kita. Kualiti guru kita sangat bagus sebenarnya. Saya rasa lah kan. Guru kita sentiasa bersedia, ada je idea. Kita tak ada bahan pun kita boleh buat. Tapi bila di sana mereka cikgu-cikgu mereka lebih kepada teknologi, dia orang mengajar pun sambil duduk aja, pasang TV aja, macam tu je, relax lah. Then dia orang lebih kepada arts, macam aktiviti seni tu, arts kan, pendidikan seni tu sangatlah dititik beratkan. Semua kelas dia gantung hasil kreativiti murid, dia gantung di kelas, di luar kelas, di koridor. Murid buat bahan-bahan art dia tu sangat kreatif kan. Kita macam impress, wow, benda simple macam ni tapi sangat cantik dan unik. Dia orang macam ada teknologi tapi pada masa yang sama tu arts dan music pun sangat dititik beratkan. So dia balance kat situ lah. Ronald? Bagi saya sama juga, cuma sedikit penambahan iaitu dari segi macam Cikgu Rusli cakap tadi, masa peralihan subjek tu. Saya kira itu perlu ada, sekurang-kurangnya ada 3 minit macam tu, kerana ia penting untuk murid lebih bersedia untuk menerima ilmu yang berlainan macam tu. Itu je lah. Okey, saya tambah lagi boleh? Boleh. Okey, ini apa yang saya observe dengan Ashraf dekat Sincang Elementary School.
yang saya tengok hari tu tentang subjek matematik. So latihan yang diberikan tidak membebankan. So murid dapat menyiapkan latihan dalam kelas dan guru dia terus menanda latihan. One to one tau, dia terus menanda latihan. Murid dan sesi perbincangan one to one terus dibuat kepada murid yang lemah. Dan murid yang pandai, dia akan bantu guru untuk menanda pula murid yang lain. Guru dia bagi kebebasan, dia bagi kepercayaan kepada murid yang pandai untuk menanda murid yang lemah. Yang lain lah yang belum ditanda. Kemudian bila dia dah kenal pasti murid yang lemah, dia terus discuss one to one dalam kelas. Macam tu juga dengan penggunaan telefon kan Ashraf kan? Yes, murid mereka murid dia orang bawa telefon, tapi yang impress je ada kelas yang tinggal telefon di luar kelas. Telefon tu tak hilang tau. Kita macam kalau buat di Malaysia dah tak ada telefon murid-murid ni. Dia orang tinggal je telefon tu di luar kelas, dekat rak kat luar kelas. So telefon ni dia orang satu teknologi dia orang ada dibekalkan tab untuk setiap murid dan telefon untuk telefon tu dia sendiri punya lah. So apabila kita nak mereka ambil gambar ke ataupun cari search something, dia orang ada tablet, ada telefon. So benda tu sangat membantu sebenarnya. Okay, tadi ada satu point yang sangat menarik perhatian saya sebagai seorang macam you guys lah, seorang cikgu sekolah rendah. Penonton pun akan tanya, yang kes membantu one to one itu kan juga berlaku terhadap grade 1 dekat Korea ke atau hanya tahap 2 grade student dekat Korea? Mungkin depends kepada cikgu yang mengajar. Macam saya masuk observe itu bersama Ashraf, murid grade 5. Grade 5. Kita panggil grade ke Ashraf? Grade ya? Yes, grade. Ya, grade 5. Cuma macam Ashraf kata, macam penggunaan telefon tu sangat membantulah. Macam kalau kita perlukan aktiviti dekat kelas yang menggunakan telefon, ad hoc je kita minta budak keluar telefon, terus kita boleh menggunakan telefon pada masa yang sama lah. So kita tak perlu risau macam kita nak explore apa-apa yang berkaitan yang melibatkan internet ke apa ke, tak perlu takut sebab murid memang sentiasa bawa telefon dan telefon tu memang digunakan untuk pembelajaran. Memang telefon tu diletakkan di luar, bila cikgu minta ambil baru dia orang ambil masuk, baru kita guna telefon tu untuk berdasarkan arahan yang guru berikan. Begitu juga dengan begitu juga dengan broadcast kan Ashraf kan? Diorang lebih pentingkan broadcast. Diorang tak buang masa macam penyampaian hadiah pada hari Isnin pun melalui broadcast. Diorang cuma record dekat satu bilik khas untuk broadcast punya bilik, and then dipancarkan ke seluruh kelas melalui live. Diorang tak ada perhimpunan, diorang tak ada perhimpunan. Sebab diorang anggap macam perhimpunan tu merugikan masa lah sebenarnya. Yes. So murid ready dalam kelas, broadcast tu live. Kalau ada pengetua principal nak bercakap ke, nak berucap ke, kat situ je. Tapi mostly diorang tak bercakap panjang lah, sangat pendek. Even meeting pun 10 minit dah settle. Meeting guru semua datang tau. Tapi 10 minit dah habis. Okay, sebab apa dia meeting dia boleh jadi 10 minit, apa yang saya perhatikan dengan Ashraf, sebab di setiap kelas telah dibekalkan dengan komputer. So segala maklumat semua melalui email. So meeting tu dia panggil mungkin ada perkara-perkara yang lebih penting yang perlukan mereka bersemuka, dan yang lain semuanya melalui email dekat kelas masing-masing. Diorang boleh tengok dekat komputer masing-masing. Betul. Daripada segi masa saya rasa. Dan pujian, saya rasa saya perlu bagi pujian sebab keboleh akses internet dekat Korea itu sendiri sangat the best in the world, because tidak kira sekolah mana-mana, sekolah pulau, luar bandar, memang semua the best keboleh akses internet itu sendiri. Dia memudahkan dan menjimatkan masa. Itu yang kita orang boleh nampak lah. Penggunaan dia secara menyeluruh lah kan? Betul. So untuk pegawai-pegawai dari KPM, JPN yang menonton, I think you need to get these 3 guys and get them to talk, because saya sangat setuju meeting memang kena short and simple, 10 minit saja cukup. Dan yang saya rasa yang menarik semua penonton termasuk saya ialah tak ada perhimpunan, broadcast saja. I think
KPM, any pegawai yang menonton video ni, get these 3 guys untuk perubahan sistem dalam sekolah kita. I think it's very useful. And now go on to the next question untuk soalan yang seterusnya. Ya, bagaimana budaya belajar di Korea Selatan berbeza dengan Malaysia? Because I don't know whether sama ada kamu bertiga ada tidur bersama dengan ibu dengan bapa angkat dekat sana ke, atau ya ada tak? Atau you guys stay alone? Dekat you. Okay, alright. Kami berdua dapat rumah seorang satu, saya dan Rusdi. Tapi Ronald dia stay dengan teacher dekat sekolah dia. Mungkin Ronald boleh share kot apa something. Okay, I stay dengan mentor, tapi bukan dengan ibu bapa student, tetapi apa yang saya nampak budaya belajar di sekolah saya, Burlo Elementary School Gwangju, apa yang diberi tugasan di sekolah perlu selesai di sekolah, macam tu. Sebab macam Cikgu Rusdi cakap, satu masa untuk satu subjek ataupun satu pengajaran itu dia perlu selesai 40 minit, dan kalau boleh kena selesai before the 40 minutes finish, because ada satu masa before the 40 minutes is mereka kena bersihkan kelas. So plan mengajar itu perlu memenuhi 40 minit itu dan jangan terlebih. Macam tu. Mereka sangat very strict about time. So kalau boleh tidak perlu ada kerja rumah ataupun sukce. Tidak perlu sukce sebab murid-murid ataupun student di Burlo Elementary School mereka banyak private tuition and then private training macam tu. So ibu bapa tidak mau ada sukce itu macam tu. Time management dia sangat bagus lah. Dia macam diterapkan dari kecil lagi sebab kanak-kanak kan antara gaps, antara period tu dia ada 10 minutes break kan. So even 10 minutes tu, even dia orang dah cukup 10 minutes tu, dia orang akan bagi tahu kita. Dia orang semua rehat 10 minit tu dia orang akan sangat bising sebab dia orang rehat kan. Cukup je 10 minit, dia orang akan terus duduk kat tempat dan senyap bersedia untuk belajar tanpa kita perlu bagi tahu mereka masa tu dah habis. Dekat sana pun antara gaps tu tak ada loceng. So dia orang macam tengok jam terus duduk. Disiplin about time tu memang sangat boleh dipuji. Okay, untuk soalan seterusnya, saya rasa mungkin berbeza untuk setiap sekolah. Adakah cabaran yang signifikan yang kamu bertiga hadapi semasa berada di Korea Selatan dan bagaimana anda menanganinya, yang kamu rasa kamu boleh share out dengan rakan-rakan KPM yang menonton? Anyone want to share? Saya ulang sekali lagi. Ada apa-apa cabaran yang signifikan yang anda hadapi semasa anda berada di sekolah di Korea Selatan dan bagaimana anda menanganinya, dan if you don't mind, you can share to our KPM friends yang menonton. Please, anyone? Okay, maksud Sean cabaran berkaitan pengajaran ataupun kehidupan dekat sana? It's general, it's general. Okay, so saya dengan Ashraf dulu dekat Sincang Elementary School, penguasaan bahasa Inggeris dia lah. Dia kurang sikit penguasaan bahasa Inggeris, berbeza dengan sekolah Ronald. Yang sekolah Ronald, murid dia sangat bijak bahasa Inggeris. Dia orang boleh faham bahasa Inggeris. So, apa yang kami buat, saya dengan Ashraf terpaksa gunakan Google Translate. Kita type dalam bahasa Inggeris dan kita keluar dalam bahasa Korea, kita pasang dia punya sound ni Ashraf. Dia punya kita play voice tu, so dia orang dengar. Yes. So itu cabaran kita daripada segi bahasa lah. Kalau Ronald, saya rasa dia pula mentor dia tak nak bercakap dalam bahasa Inggeris ke macam mana Ronald? Kita jangan cakap bahasa Korea kan? Okay, itu Ronald boleh cakap bahasa Korea tapi macam tak ada cabaran je. Tak ada cabaran kot. Macam dari segi bahasa lah. At first kita ingat macam bahasa tu satu isu juga sebab even bukan murid saja, cikgu-cikgu dia pun tidak boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Tapi
at the end kita macam bahasa isyarat pun diorang faham je lah sebenarnya. Dan murid-murid apabila nak berkomunikasi dengan kita, diorang kan ada phone, so diorang translate to English. So dia tunjuk je kat kita, okay, dia nak kata tu, nak kata ni. Macam tu je lah. So isu tu tak besar lah, macam at first kita rasa macam dah seminggu dua tu macam okay, no problem. Kita pun guru-guru Malaysia kan semua hebat-hebat kan. Maksudnya tambah cabaran masa sebab masa kita orang dekat sana, because semua kena buat tau dalam satu jangka masa yang sangat pendek, laporan and all, aktiviti sekolah, saya dan rakan-rakan saya kira, tapi kita orang macam yang kita semua kena buat dalam benda dalam singkat ni, tapi di sekolah tu mendidik kita orang semua untuk time management. Time management. So itu semua enjoy and it was a great experience. Time management. And masalah saya, kita kena berjalan tau pergi sekolah. So jarak dari rumah ke sekolah tu 15 minit jalan kaki. So kita memang jalan 15 minit. So luckily Korea tu sejuk masa tu. So kalau dekat Malaysia dah tak tahu dah apa, dah lencun dah. So itulah. So saya dapat kurangkan berat juga. Kerana berjalan 15 minit sehari. So 15 minit pergi, 15 minit balik. Dari segi makan pula Ashraf, sebab Ashraf dia punya makan dia agak memilih sikit. So dia ada cabaran sikit kat Ashraf. So kita tanya Ashraf. Actually makan pun susah juga sebab option, kita kan makan halal kan. Option untuk nak cari halal tu of course lah makan ikan ataupun seafood. Saya pula tak makan ikan, so jadi isu yang besar juga. So bila pergi restoran pun kena order something yang macam mentor saya dah tahu kan saya susah nak makan, so makan telur goreng macam tu je lah. Dia jadi isu sebab kawasan, sebab di Gwangju untuk dapat bahan makanan halal sangat sukar berbanding kalau dekat Seoul. Kalau dekat Seoul, cikgu-cikgu tak perlu risau kan Ashraf kan? Dia banyak kedai-kedai halal. Yes. Gwangju ni macam kurang lah mereka komuniti Muslim ni tak ada ramai. Understand. Tapi Ronald dia tak ada masalah, dia boleh makan. Tak ada masalah. So I can eat anything. Because I'm a non-Muslim, so yeah. Understood. Alright, sekarang kita beri ke part yang saya rasa sebelum masa habis, saya rasa perlu mention kepada semua penonton kita, Ashraf dan saya rasa Rena dan Rusdi pun sama dapat satu anugerah kan dari konten tentang buku-buku tu kan. If you have any slide to share, I think this is time that you share tentang apa projek yang kamu buat sehingga recognize as one of the top, right, if not mistaken, Ashraf. Yeah. Let's I think let's show our audience your slide and then you should talk more about that. Later on we'll go more in detail. Kita akan beri secara lebih mendalam. Yeah. Actually, I was awarded best practice for 2023. I don't know. Actually, I think because of my project, saya buat banyaklah projek. So bila kita ada midterm review sebelum kita ke final review. So untuk masa midterm tu saya dah keluarkan buku tu dah siap sebenarnya masa midterm. So bila diorang tengok buku tu mungkin memberi satu impression lah kepada mereka. So saya hasilkan this book, Malaysian Folk Songs, koleksi lagu-lagu rakyat Malaysia. Ada Ewa Bulan, Gunung Kinabalu, banyaklah. So tapi yang specialnya buku ni saya tulis liriknya dalam Hangul. Sebab sebenarnya murid-murid di Korea dia tak boleh membaca ABC. So dia orang boleh membaca Hangul. So this book I tulis dalam Hangul. So can I share my project more? Yeah, sure. Okay, sure. Yes. Present? Yeah, present. Yeah. So my project overall tajuk dia K2K, Kelantan to Korea. So I buat beberapa sub project lah. So the first one Hangul Malaysian Folk Song Book, then ada cultural class, K2K vlog, I buat vlog dekat YouTube.
I ajar DK Barat sebab DK Barat ni original project I, Kelantan tu kan, DK Barat tu macam significant dengan Kelantan. Then saya juga buat online exchange program dengan student sekolah saya, SKR Ringo Musang, collaboration dengan Sinchang Elementary School. Lepas tu ada juga project yang Korea Malaysia Vocabulary Project. Maksudnya murid memperkenalkan bahasa Korea dan bahasa-bahasa yang utama dituturkan di Malaysia. So I share lah sikit. Muka-muka cute. Ni cultural class. So kita memang ajar semua kelas dekat Sinchang Elementary School. I partner dengan Rushdie. So Sinchang Elementary School ni besar. Satu grade tu ada 9 kelas. Jadi grade 1 sampai grade 6 ada 9. Banyaklah kelas. So the next one is Malaysian Folk Song Book. Inilah lirik yang ditulis dalam Hangul. Buku ni sangat mengambil masa yang lama sebab I buat sendiri dia punya illustration semua. So benda ni I pun macam lega bila dah siap tu. Okay, ni ialah buku ni dalamnya. Ini yang first version yang di print di Korea. Tapi sekarang I dah reprint balik dekat Malaysia sebab didaftarkan PDP dengan ISBN. Ada 24 lagu-lagu rakyat Malaysia dan satu lagu rakyat Korea, itu Arirang. Okay. Next one is DK Barat. Okay, online pula I buat penonton boleh scan untuk dapatkan link ke vlog tu. Ni perjalanan I semasa di Korea lah. Next, ni vocabulary project. Contohnya murid memperkenalkan gunting. So dalam Korea apa, dalam Malaysia apa, English apa, Mandarin apa, Tamil apa, macam tu. So next one, online exchange program. Okay, SKR dengan Sinchang Elementary School, kita collaboration. Sekolah Korea ni dia kaya sebenarnya. So dia boleh hantar materials yang banyak kepada murid-murid SKR Ring. So saya macam bersyukur. Then ni adalah online exchange program. Kita buat secara Zoom meeting. Okay. So kita ada juga buat open day di mana murid-murid dari 2 negara ni perform live secara online lah, Zoom meeting. So ni ialah daripada Sinchang Elementary School, boleh tengok bilik darjah dia macam mana. So murid-murid ni perform live. Dan murid-murid Malaysia pun sama juga, perform live tentang kebudayaan kita lah. So boleh tengok dekat YouTube juga. Dan kita kami berempat juga join workshop International Exchange Program. Ni kami berempat. Gwangju Bros, kami berempat ni ditempatkan di Gwangju. So kami panggil Gwangju Bros. So kita jumpa guru-guru yang berminat untuk program International Exchange. 내 것도 안 줘. 와. My age? My age? Hi, my name is Teacher Arisha. I am an English teacher at SKR Ring Gomusang Kelantan. With the privilege of internet and technology, two countries are able to connect beyond boundaries.
Hello, my name is Kim Young-hee, working at Shinchang Elementary School. I am very happy to interact online with the students of the school where Mr. Ashraf works. Students' cultural sensitivity has grown and they have become more familiar with other cultures. I hope these programs will expand further. So, tu projek-projek yang telah saya laksanakan di Korea lah. Tu projek saya, tapi rakan-rakan saya pun dia ada projek yang tersendiri lah. Semuanya memang sangat-sangat hebat semua. Alright. So, saya tahu lepas tonton video itu, Ashraf macam ada sedih sikit. Jadi saya mau tanya tentang ini. Okey, bagaimana pengalaman ini mempengaruhi perkembangan pribadi dan profesion anda sebagai seorang guru? Yes, berharga for me, dia macam satu impak yang besar kepada kehidupan saya, bukan saja dalam segi kerjaya tapi personal life juga. Program ni sebenarnya membantu untuk mengembangkan profesionalisme saya lah sebagai seorang guru. Kita dapat lihat perspektif baru, sistem pendidikan yang berbeza daripada yang kita ada sekarang ini. So, kita pun ada vision, so kita ada plan kita juga. Kita dapat idea-idea daripada Korea tu, macam mana kita nak adaptasikan kepada kelas kita dan yes. So, saya memang dapat new vision. Jangan menangis. It's very... I still miss Korea. KPM bring us back to Korea 2024. Yeah, how about Yes. How about you guys? How about two of you? Okay. Tambah sikit saja. Terima kasih kepada KPM dan juga Ministry of Education Korea sebab memberi peluang ini, dan apa yang memberi peluang berharga adalah apabila macam Cikgu Ashraf kata, dia dapat meningkatkan lagi amalan profesionalisme, sebab apabila kita keluar dari kebiasaan melihat perspektif yang berbeza, apa-apa amalan yang terbaik dan yang boleh kita boleh ambil sebagai teladan, kita boleh bawa untuk memperbaiki amalan kita di tempat kita macam tu. Sama juga saya, terutamanya kita yang terlibat 10 orang kontak ni, actually saya pun banyak belajar daripada dia orang. Terutama saya dengan Ashraf, saya banyak belajar daripada dia. Dia banyak sangat ilmu, termasuk juga 9 kawan yang lain tau. Kita bukan pandang pada Korea je, tapi yang terlibat, cikgu-cikgu Malaysia yang terlibat ni pun kita ambil juga dia orang punya ilmu, dia orang punya pengalaman yang kita boleh bawa dekat sekolah kita sendiri. Di samping bila kita pergi Korea, kita ambil juga apa yang kita boleh bawa daripada Korea, kita applykan dekat sekolah. Contohnya dalam pendekatan yang cikgu-cikgu lakukan di dalam kelas, macam mana dia buat hasil kerja murid dia tampal di dalam kelas. So kita boleh ambil benda tu, kita boleh cuba sikit demi sedikit untuk ubah budaya kita, yang mana kita rasa sesuai untuk dibawa ke Malaysia, kita akan cuba apply untuk tahun-tahun yang berikutnya lah. Okay, saya tak mau sentuh tentang sekolah sekarang. Ada benda-benda lain yang you guys buat kalau lepas sekolah, lepas masa sekolah, ada buat benda-benda fun tak under this program? Like pergi, share, I think ini akan membuat lagi banyak orang akan jadi you guys punya junior untuk the upcoming batch. Yeah.
Pak Ashraf. Ilyas. Ya. Okay. Kami memang every weekend memang tak ada kat rumah lah. The whole Korea kita memang explore. So lucky kita dapat sekolah yang macam willing to bring us. So our mentor teacher Miss Kim dan Mr. An, dia memang bawa kami berjalan-jalan. Kita pergi ke banyak, dia orang ada banyak cities kan, kita orang pergi ke banyak cities untuk explore. Dan kami pun ada inisiatif sendirilah, kami pergi ke Busan, kita pergi ke Gyeongju, dan kami disponsor juga oleh sekolah untuk pergi ke Jeju. Yes, actually kita macam very lucky lah untuk dapatkan pengalaman tu. Tapi kami memang setiap hari lepas sekolah mesti keluar untuk mengambil pemandangan Korea tu. Memang sebab pergi sekolah jalan kaki. So, kita jalan kaki tu kita melencong lah jauh sikit, ambil jalan yang jauh, hari ni jalan tu, esok jalan tu. Dan satu lagi Korea ni public transport dia sangat mudah. Bas ada di mana-mana, train dia sangat banyak. So kita boleh ke mana-mana saja dengan public transport. So it's very easy to explore Korea. Almost every week juga kan Ashraf kan kita keluar. Yes, Sebab every week kami kita keluar. sebab kami berempat ni di Gwangju tau. So kita boleh jumpa setiap minggu sebenarnya. Berbanding dengan yang 6 yang lain, dia daerah-daerah lain. Tapi kami berempat di satu daerah, so senang untuk kami berhubung, untuk berjumpa di mana-mana, untuk keluar ke mana bersama. Dan kebetulan mentor kami adalah kawan baik juga dengan mentor sekolah Rona. So jadi kami banyak buat plan together lah untuk bawa keluar, dia orang nak bawa kami keluar ke daerah-daerah lain untuk kita explore tentang Korea lah. Okay, so apakah rancangan masa depan anda selepas kembali daripada pertukaran ini? Dan adakah anda berharap untuk melibatkan diri sebagai seorang senior untuk bersyukur yang akan datang? Say out for KPM yang mendengar nanti. Yeah? Anyone want to start? Yes, of course. Junior-junior yang nak apply for this program, I think 2024 ni dah ada, I nampak lah list 10 orang guru yang akan ke Korea lagi. Mungkin FCU yang post. So you guys yang berminat untuk apply for this program, you must think something new to bring to Korea. You must ready. So boleh je contact kami, boleh je hubungi kami. Kita willing to help. But there will be some questions saya rasa penonton akan tanya, macam mana kontak abang-abang handsome ni? If you don't mind sharing your socials. Untuk cari personal account mungkin susah sikit, tapi boleh search Comtech 2023 dekat Facebook ada, Instagram ada. So dekat situ adalah account personal kami. So boleh contact kami secara personal ataupun boleh je contact dekat group contact tu, dekat page contact tu sendiri. Alright, so untuk mengakhiri episod kali ini, kalau ada sambutan mungkin saya akan bawa mereka balik lagi kena Reno last sharing hari ini. Lain kali mungkin saya mau jemput Reno to come back to share. Kena Reno tengah pulau kan, so I think it's there will be something different that we haven't yet correct. Yeah. No, I'm not in the island. Not So me. if you want Reno to come back, please put in the comment. Type Reno. If you want to come back, you type Rusdi. Yeah. Or you want to go back. So sebelum kita mengakhiri kan, apakah nasihat anda bertiga kepada cikgu-cikgu di luar sana yang mungkin baru posting, yang mungkin baru tahu tentang program ini? Yeah, you want to start first? Rona mungkin. Okay, kepada semua bakal guru, terutama sekali yang baru saja posting ataupun tidak, apapun peluang yang ada, rebut, kerana peluang itu kadang-kala dia datang sekali, dan jangan putus asa untuk mencuba sesuatu yang baru, kerana rezeki itu ada di mana-mana. Kalau korang ada rezeki, tetap dapat punya. Okay, itu sahaja dari saya. Rusdi. Saya pun sama kepada guru-guru yang
teringin nak merasa macam mana nak mengajar di Korea, ambil pengalaman di Korea, bolehlah apply untuk Contact 2024 sebab pengalaman dia sampai sekarang kami semua 10 orang ni masih tak move on tau sebenarnya. Betul. Tiap hari kita orang akan mesej, Allah rindunya macam tu. Sebab kita masih teringat lagi suasana kat sana, the way mentor layan kita macam mana, the way murid terima kita kat sana macam mana, and our students still contact with us kan Ashraf kan? Dekat Instagram, dekat Kakao, apa semua dia orang masih lagi contact kita sebab itulah cikgu-cikgu kena berani untuk cuba dan tak rugi pun kalau kita cuba buat benda ni sebab banyak pengalaman yang kita boleh terima dan kita boleh bawa ke Malaysia untuk kita apply pula dekat sekolah kita. Seterusnya boleh kita share pula dekat semua guru-guru dekat Malaysia. Actually, I pun macam at first tu tak confident nak apply. Bila ada kan iklan tawaran tu, saya share kepada kawan saya dulu supaya dia orang apply. So I macam patut ke saya apply. Then macam last minute to apply, okay go for it lah. Dan dapat rezeki lah kan. So memang peluang keemasan. So you guys yang berminat tu apply je. Mana tahu terpilih kan. So yes, saya sangat bersyukur. Thank you KPM, BPG and Korea Education. Yes. Bawa lagi kami. Pilihlah. Kalau boleh setiap tahun kita orang. Right. Jadi terima kasih kepada tiga-tiga opah handsome ni. Kamsahamnida. Episod ni kalau sebelum kita mengakhiri episod ni, kalau kamu betul-betul mau any of kita punya tetamu yang bawah ni, kamu mau mereka balik lagi, mau saya tanya mereka lagi, type nama mereka dekat bawah. Kita lihat siapa yang dapat balik banyak nama, kita jemput dia balik. Ya. Itu daripada saya dari Champion Podcast. Adios. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Gambar.